Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah. La yasukhul khair illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjat puji dan syukur kepada Allah SWT. Ni kali ketiga ke saya main ni. Nampak ni kan? Tuan-tuan, alhamdulillah. Jarang-jarang dapat macam tu. Saya tengoklah jadual, tempat ni lagi. 3 kali dah. Selalu-selalunya berapa tahun sekali baru boleh main kan. Takdirnya lagu tu lah. Mungkin sebab perubahan tukar PA hari tu ni dia tindih jadual. Alhamdulillah, takdir lah macam tu lah, insyaAllah. Dan sucap tahniah dan terima kasih kepada pihak surau yang masih menjalankan program walaupun dalam keadaan SOP. Kepatuhan SOP ni penting juga lah. Kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad risau juga saya sebenarnya kan, pergi sana sini. Kemudian tak apalah kalau tak salam pun okey kan. Ada tempat tu dia pengerusi duduk kat depan ni, dia suruh tangan nak salam. Lepas tu kita pun macam, dia pun terkejut pasal dia duduk depan orang ni, macam kita reject dia tu macam jatuh maruah ni. Itu kalau saya salam dengan dia lagi rajin dekat orang nak salam kat depan tu. Itu jadi serba salah kita ni. Sebab orang Melayu kita ni dengan salam ni dia macam kan, kalau jumpa tak salam tu rasa macam tak patut sangat lah. Tapi lah ni kita tak apalah, tak salam pun tak apalah. Kira kita redha je lah. Yang selebihnya Allah bagilah, jangan risaulah, insya-Allah. Apa benda yang kita duk biasa buat, yang kita duk biasa ikut, tapi kita tak boleh nak buat waktu macam ni, setakat mana kita boleh buat, kita buat. Dan jangan risau, Allah akan bagi ganjaran yang macam mana kita duk biasa buat dah. Nabi SAW sebut tentang orang yang sakit, orang yang bermusafir, Allah akan bagi ganjaran pahala padanya seperti mana dia pada dia sihat dan dia bermukim. Dengan syarat benda tu memang dia biasa buat dah.
Yang kita duduk soh rapat-rapat. Tak puas dah mayang jarang-jarang ni. Tak tahu kot tuan-tuan rasa seronok kan, mayang jojo sikit rasa macam syok. Kita dah biasa mayang rapat-rapat Nabi SAW ni. Allah dan para malaikat berselawat kepada orang yang merapatkan saf. Dan orang yang duduk saf renggang-renggang, saf tak sama ni, Allah pecah belah hati dia, Pak. Nabi SAW sebut dalam riwayat macam tu. Kita dah biasa saf rapat-rapat, tiba-tiba boleh duduk renggang-renggang macam ni, rasa macam tak apa, jangan risau, tak apa. Apa nak jaga nyawa tu lebih penting lagi. Yang ni kalau hilang nyawa tu, sah rapat ke mana, salam ke mana, apa ke mana. Dia tak? Jaga agama, jaga nyawa tu, dengan kita terjaga agama tu, nanti bila semua dah elok balik, kita boleh buat balik semua amalan-amalan yang kita boleh buat. Yang keras sangat lah maksudnya macam tu, insyaAllah, mudah-mudahan. Tuan-tuan, tajuk yang nak kita bincang kepada ni, adakah pandemik yang berlaku ni tanda akhir zaman? Itulah lebih kurang macam itulah. Kita kena faham dia antara endemik, epidemik dengan pandemik. Kita ni, kita duduk COVID-19 ni dia panggil pandemik. Dia ada 3 sebenarnya, endemik, epidemik dengan pandemik. Kalau endemik ni dia kejadian penyakit yang sentiasa ada dalam masyarakat atau tempat penyakit, salih alaihi wasallam, dijangka sentiasa ada kes dan dengan keadaan stabil yang stabil serta rendah. Dia duduk ada dalam masyarakat kita ni, macam denggi. Denggi tu dia panggil endemik, dia tak boleh nak lari. Kita pun mungkin sampai satu hari nanti kita akan duduk dengan COVID-19 ni macam ni. Dia tak akan hilang terus, dia akan ada sikit-sikit macam tu. Tapi kita kena jaga-jaga. Kita akan hidup dalam suasana, mungkin satu hari nanti dia sentiasa duduk dengan kita, tak ada lari. Yang kedua dia panggil epidemik. Epidemik ni dia kejadian yang naik mendadak, melebihi daripada kadar biasa, yang dilihat jelas dalam komuniti dalam tempoh masa tertentu. Dia juga dikenali sebagai wabak. Sebagai contoh, jangkitan demam kepialu, salih alaihi Muhammad, pada 2 kes yang saling berkait dianggap sebagai wabak ataupun epidemik. Salih alaihi Muhammad. Kemudian yang ketiga, mai peringkat lagi tinggi, nama dia pandemik. Pandemik ni dia berlaku kepada semua daerah, meliputi semua orang. Kejadian wabak besar-besaran yang merebak ke seantara dunia, melintasi wilayah, melibatkan populasi yang besar, kebiasaannya melibatkan jangkitan penyakit yang baru. Dulu kita panggil apa? Novel kan? Novel apa? Dulu sebelum kita panggil COVID-19 ni, novel, lupa dah. COVID kan? Tu apa ni, salih alaihi Muhammad, novel tu dia panggil penyakit baru. Ciri pandemik ialah melibatkan kadar serangan yang tinggi dalam masa yang singkat. Dia melibatkan sebaran yang pantas dan menyebabkan kadar kematian yang tinggi. Antara benda yang pernah berlaku dulu, kejadian Black Death, di antara kurun 14 hingga 17, yang melibatkan kematian 2/3 penduduk dunia. Waktu tu penyakit tersebar pada pada kurun ke-14 hingga ke-17. Yang mati tuan-tuan ni 2/3 penduduk dunia. Tu cerita dia. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Apakah pandemik yang berlaku ni tanda akhir zaman? Itu kita nak bincang pada malam ni, insya-Allah. Setiap ujian yang berlaku pada kita ni mesti ada sebab dia, dan dia nak menguji kebergantungan kita kepada Allah SWT. Dan dalam tak sedar dia mengajak kita untuk bersedia menempuh suasana ujian akhir zaman sebagaimana yang dipesan oleh Nabi SAW. Dia bentuk training nak. Dia main sikit-sikit nak buat persiapan dan persediaan kita untuk berjumpa dengan benda yang lebih besar. Dan apa yang jadi dalam hidup kita ni tuan-tuan, semua punca main daripada kita sendiri. Allah sebut dalam Quran, dhaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Allah sebut telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut disebabkan oleh apa yang dilakukan oleh tangan manusia sendiri. Kita tengok tu mula-mula apa tuan-tuan, makan kelawak lah, makan ulang. Dia food chain dah, food chain dia, rantaian makanan. Mula daripada apa? Burung elang makan ulang, ulang makan katak, katak makan, dia kan, dia rantaian ni.
Tengok makanan. Food chain ni tak boleh kacau, dia rosak. Mai orang ni tuan-tuan dia pederah semua sekali. Daripada atas sampai bawah semua dia makan. Bila bercanggah tuan-tuan, dia rosak lah. Faham tak? Benda yang Allah tak bagi makan, jangan duk pergi makan. Dia rosak. Masalah dia apa? Masalah dia bukan setakat dia, kena orang lain sama. Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala sayyidina Muhammad. Jaga makanan. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Tujuan Allah dia kata, telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya demikian kerana Allah nak merasakan sebahagian daripada balasan perbuatan-perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Itu tujuannya. Bila Allah buat ni tuan-tuan, bila kita buat sesuatu dia rosak. Bila dia rosak, Allah bagi jadi kerosakan tu. Tujuan dia pasal apa? Pasal supaya kita ni jadi insaf balik, kita bertaubat balik. Salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, sampai ke tahap jadi ni sampai macam ni nak pergi masjid tak boleh. Hari tu 3 bulan tak boleh masjid. Surau tutup berapa lama surau? 3 bulan lah, lebih kurang kan. Tak boleh main surau kan, tutup. Marah sungguh mereka tu. Tulis dalam Facebook, marahlah apa semua ni, Allah suruh main masjid, mereka tak bagi main masjid ni lah apa semua, marah. Lepas buka tu yang masjid sampai tak celui, sampai melimpah kat luar ni pasal ni, pasal hari tu marah sangat. Perli tu tak faham ke? hari tu marah bukan main. Tak boleh pergi masjid apa. Buka-buka masjid tak main apa tu ke? Serupa je. Mana salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kes tutup masjid ni bukan benda baru. Sampai ke tahap kata apa, kalau Masjidil Haram tutup Masjidil Haram ni tanda kiamat ni. Sampai tutup Masjidil Haram ni tanda kiamat. Pandemik kali ni Masjid Haram tak tutup. Pandemik kali ni, walaupun berlaku pandemik besar macam ni, tapi haji tu tak ada tahun ni. Padahal pernah berlaku haji tak ada banyak tahun. Tuan-tuan tahu ataupun tidak, Masjidil Haram 40 kali pernah tutup. 40 kali sejarah. Salli ala sayyidina Muhammad. Bermula tahun 865 sampai tahun 1987. Last 1987, bukan jauh mana. 40 kali Masjid Haram tutup. Tahun ni ada pandemik, wabak berlaku seluruh dunia. Jumlah wabak, orang yang kena wabak paling tinggi dalam sejarah ni, COVID-19 ni. Tapi tak sampai Masjidil Haram tutup. Ada sedia, cuma orang tak boleh masuk, orang luar. Tetap orang ada sembahyang di Masjidil Haram. Tempat kita masjid tutup juga. Tuan-tuan, tutup pasal apa? Pernah tutup pasal perang, pernah tutup pasal wabak, pasal kebakaran pun biasa, pasal membaik pulih pun biasa. Sejarah catat pernah berlaku tahun pada tahun 1814. Berlaku tahun pada tahun 1814. Tuan-tuan tahu 8,000 jemaah haji mati sebab tahun tu. Orang pergi haji. Dalam musim haji tu berlaku tahun 8,000 orang mati sebab tahun tu. Tahun bila? 1814. Tulis elok masuk periksa. Ditanya tak dijawab. Ni. Salli ala Muhammad. 1814. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitu juga pada tahun 1831. Tahun 1831, 3/4 jemaah haji terkorban daripada wabak yang dipercayai datang daripada India. Ada orang India mai bawa wabak tu. Tuan-tuan, 3/4 jemaah mati. Ini bukan kecil-kecil kan? Lepas tuan-tuan, ikutlah SOP. Jangan duk menyusahkan orang. Jangan duk pegang selfish diri kita, tuan-tuan. Semua orang pun susah. Jadi macam dekat Napuh tu, dekat Kubang Pasu, tiba-tiba famous nama Napuh, nama apa kan, nama-nama kampung kita tak pernah dengar, tiba-tiba naik nama-nama tu. Salli alaihi wasallam.
Dan dia balik pada India, tak tahulah apa jadi, orang ambil gambar, viral gambar dia masih ada kat macam yang berlaku di airport. Seorang perempuan tu dia boleh gunting dekat airport tu, dia gunting, dia buang. Kan? Orang ambil gambar tu, benda tu. Yang gelang, apa dia punya gelang tu, yang dia kena kuarantin 14 hari di rumah. Kan? Tak amanah. Menyusahkan semua orang. Lepas tu bila kena tu, orang pergi cari. Dia positif, kan? Tu yang perempuan yang buang tu, yang buang gelang tu, dia positif. Jangkit dengan semua orang lagi. Kita dah baru nak start kerja balik lah, baru nak pergi beli barang balik lah, barulah anak-anak boleh pergi sekolah balik. Jangan pasal kita lagi susah semua orang. Zalim kat orang. Faham tak ni? Sabar Ustaz lah nak buat macam mana. Nak buat macam mana? Sabar Ustaz. Faham tak? Ustaz Alaihi Muhammad. Jangan duduk apa, marah. Macam marah. Yang tu tak kena, yang ni tak kena, orang buat lagu tu tak kena, orang buat lagu ni tak kena. Sabar Ustaz, sabar Ustaz. Sampai satu hari dia lagi redar-redar dia elok boleh pergi semayang balik, boleh apa. Hikmah pun banyak. Waktu PKP hari tu tuan-tuan, kita PKP tu berapa hari, 3 bulan PKP, khatam Quran. Tak pernah khatam Quran. Boleh khatam Quran. Dia ni apa tak khatam ke? Boleh senyum ke tak senyum, tak nampak, tutup mulut. Hari tu waktu PKP tuan-tuan, tak pernah duk berangan nak jadi imam tarawih. Pakai imam tarawih semua. Tak? Jadi imam semua, upgrade dia tu imam. Dahsyat tuan-tuan. Walaupun baca qul ya Allah, jadilah. Dan tak pernah tuan-tuan terfikir dalam sejarah hidup tuan-tuan nak jadi khatib khutbah. Tapi tahun ni jadi khatib tuan-tuan. Real lah tuan-tuan. Ni kalau masjid hari tu khatib sakit perut ke apa, tak boleh nak baca khutbah, petik je tuan, naik. Orang terror dah pengalaman jadi khutbah itu. Saya duk risau tu, apa ni raya haji hari tu tuan. Duk risau raya haji, lepas tu tengok duk makin naik. Lagi PKP pula lagi. Alhamdulillah dapat agak raya haji kan. Tuan-tuan, Muhammad Alaihi Muhammad ni hikmah banyak. Hikmah sangat besar waktu PKP tu. Mengeratkan ukhuwah. Kita kenal anak-anak kita boleh semayang berjemaah, tak berhenti di rumah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam khatam Quran, zikir, bangun qiyamul lail. Tuan-tuan, macam-macam kita boleh buat waktu tu, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, waktu PKP ni sabar. Jangan sampai kita zalim kat orang lain. Saya pergi merata kan, saya pergi KL, saya pergi Selangor, sallallahu alaihi Muhammad, pergi sana, pergi sini. Tuan-tuan jangan salah dengan saya. Saya pergi merata-rata, tuan-tuan duduk sini je. Dia pamer, boleh ikut dah Ustaz, boleh ikut dah. Ustaz pergi ikut boleh ke Apa ni? Sallallahu alaihi Muhammad, sabarlah Ustaz. Tak apa InsyaAllah. Sampai waktu dia nanti semua dah reda balik, salam peluk cium lah, tak apa. Nak selfie 13 kali pun tak apa, no problem. Tapi waktu ni sabar Ustaz. Jangan duk marah, bertahan. InsyaAllah tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allahumma salli alaihi wasallam, selepas daripada peristiwa tu sampai ke tahap 8,000 jemaah haji meninggal dunia. 3/4 jemaah haji meninggal dunia disebabkan wabak pada tahun Allahumma salli alaihi wasallam 1831. Lepas daripada tu maka kerajaan Saudi mula berhati-hati bila berlakunya apa-apa wabak. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesannya mereka ambil keputusan untuk tutup Masjidil Haram daripada kehadiran jemaah haji untuk melaksanakan ibadat haji pada beberapa tahun, 1850, 1865, 1883. Salli ala sayyidina Muhammad. 1850, 1865, 1883 pasal wabak penyakit. 1837 satu lagi wabak penyakit berlaku sehingga menyebabkan haji 3 tahun berturut-turut tutup. Tak ada haji. Tahun 1838, 1839, 1840. 3 tahun turut-turut tak ada haji. Tutup. Tahun 1864 pernah 1,000 orang penziarah Al-Haramain terkorban
sehari 1000 orang sehari mati pasal wabak yang berbahaya sehingga menyebabkan haji dikecualikan pada tahun 1865. Tu cerita dia, tuan-tuan. Jadi nak cerita kata apa? Kita tak boleh guna dalil masjid tutup ke, Masjidil Haram tutup, ni tanda kiamat. Benda ni dah jadi banyak kali dah, 40 kali dah. Nah, penutupan Masjidil Haram, bahkan penutupan masjid ketika berlaku wabak ni dah biasa. Ini bukan satu benda pelik. Kita tak biasa, sebab tu kita rasa pelik. Tapi kalau kita tengok balik sejarah-sejarah sebelum ni, tak apa. Tuan-tuan nak risau apa? Kita tak boleh pergi masjid. Bila berlaku wabak, pemerintah kata jangan pergi masjid. Ada orang petikai, pasar raya boleh. Saya nak cerita ni, kita punya mentality ni lagu mana. Tuan-tuan, pasar raya boleh, masjid tak boleh. Pasar raya boleh buat SOP, pasal apa masjid tak boleh buat SOP? Waktu tu dia berkata. Tuan-tuan, orang pikir macam kita pikir tu, berapa kali mesyuarat lah. Panggil KKM, Kementerian Kesihatan, panggil orang-orang yang ada otoriti, panggil para doktor, panggil apa semua-semua berimpun. Boleh tak kalau kita nak buka masjid? Macam mana kita nak buka pasar raya? Pasal apa pasar raya boleh buka? Pasal apa masjid tak boleh buka? Tuan-tuan, jawapan dia, kalaulah pasar raya tu boleh buat dalam rumah kita, pasar raya tu pun tak payah buka. Faham tak? Kalau pasar raya tu, barang-barang tu boleh beli dalam rumah kita, ada dalam rumah kita, tak payah buka pasar raya tu, beli di rumah je. Tapi boleh tak buat di rumah tak? Tak boleh. Dan boleh tak kalau pasar raya tak buka, kita nak makan apa? Tuan faham tak ni? Sedangkan apa yang kita boleh buat di masjid, kita boleh buat di rumah kita tak? Boleh. Sembahyang jemaah di masjid, boleh main-main di rumah. Boleh dengar kuliah di masjid, boleh dengar kuliah di rumah, online tiap-tiap hari. Nah ni, sampai hari ni saya dah buat online, kuliah online 6.30 pagi. Tiap-tiap hari ada. Daripada PKP hari tu sampai hari ni, tak berhenti-berhenti dah. Nak baca Quran di masjid, boleh baca di rumah. Nak main tarawih di masjid, boleh main tarawih di rumah. Nak sembahyang witir di masjid, boleh main witir di rumah. Nak qiyamul lail di masjid, boleh main qiyamul lail di rumah. Apa yang kita boleh buat di masjid, boleh kita buat di rumah. Tapi barang dekat pasar raya, boleh tak dapat dalam rumah? Tak boleh. So, nak buat comparison tu macam tak kena. Tuan faham tak ni? Tuan-tuan, saya sebut lagi sekali tadi. Yang pertama, Allah perintah kita ni jangan ceburkan diri kita dalam kebinasaan. Itu perintah Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Wala talkanu ila tahlukah, Allah sebut. Jangan ceburkan diri kamu dalam kebinasaan. Bila Allah perintah, kita buat, dapat pahala tak? Dapat pahala. Jangan duduk pergi tempat Nabi SAW kata, kalau berlaku satu wabak satu tempat, jangan masuk. Orang dalam jangan keluar. Ni perintah Allah, perintah Nabi SAW. Ada satu wabak esok, orang luar jangan masuk, orang dalam jangan keluar. Nabi perintah macam tu. Jadi kalau kita ikut perintah Nabi, dapat pahala tak? Dapat pahala. Tahu tak? Jangan pergi terjun. Yang kedua, Allah sebut dalam Quran, Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat kamu pada Allah, taat kamu pada Rasul, dan taat pada pemerintah di kalangan kamu. Dalam satu riwayat Nabi SAW sebut, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dengar dan taatlah kepada pemimpin Islam daripada kalangan kamu, walaupun perkara tersebut perkara yang tidak kamu sukai. Nabi SAW sebut, kecuali perkara yang bercanggah pada syarak, itu tak boleh. Perkara haram tak boleh. Tapi selagi dia suruh buat benda yang tak bercanggah pada syarak, ikut Nabi SAW. Maka kita taat perintah ulil amri, dapat pahala tak? Allah suruh, dapat pahala lagi. Yang ketiga, Nabi sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang yang sakit, orang yang bermusafir, dia dapat pahala seumpamanya ketika dia sihat dan ketika dia bermukim, dengan syarat sebelum tu memang dia duk buat dah benda tu. Dia duk ulang-alik pergi masjid tiap-tiap hari, ulang-alik masjid tiap-tiap hari, daripada rumah dia main, setiap langkah dia Allah bagi pahala, setiap langkah dia Allah angkat dosa, setiap langkah dia Allah angkat darjat dia. Duduk dalam masjid, i'tikaf paling masjid dapat diampunkan dosa, duduk dalam sah, rapat sah Allah dan para malaikat selawat dengan dia.
Sembahyang isyak berjemaah pahala seperti qiyamul lail separuh malam. Sembahyang subuh berjemaah pahala seperti qiyamul lail seluruh malam. Duduk zikir, duduk apa yang dia buat dalam masjid pada sebelum daripada PKP tu, dia terus dapat pada setiap hari sikit pun tak kurang. Nak rugi apa? Tak payah duduk penat pergi masjid, tak payah duduk start motor mai, tak payah duduk berjalan kaki mai. Dia duduk di rumah dia dapat semua kelebihan macam mana duduk buat sebelum tu. Habis duduk kedua apa? Faham tak ni? Kita nak komplain apa? Allah bagi kat kita semua kelebihan tu. Ikutnya. Faham tak? Sallallahu alaihi wasallam. Kalau tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, sallallahu alaihi Muhammad, dapatlah kelebihan-kelebihan tu. Tuan-tuan, kita tak rugi tang mana pun dalam keadaan kita nak pelihara diri kita ni daripada wabak ni. Lepas tu jangan selfish. Kita duduk India, duduk India. Salih alaihi wasallam. Jangan pi. Jangan buat. Duduk kuarantin, duduklah kuarantin sabar sat. Isteri saya pun kena agak lah. Isteri saya doktor, duduk dekat Kuala Lumpur. Tak tahulah attend patient lah, nak tahu waktu mula-mula ke waktu PKP. Dia pun positif juga duduk dekat hospital. Habis dah sembuh, kena keluar hospital, kena kuarantin pula 14 hari. Duduk nampak tapi tak boleh pergi dekat. Dia duduk satu rumah dekat dengan rumah saya. Dia duduk sorang-sorang kat situ. Tiap-tiap hari pergi hantar makan, pergi hantar barang mentah, pergi tak depan rumah spray tak tu. Nak sembang jujur. Kan? 14 hari tengok aja. Ni Ustaz Syamad. Sabar nak buat macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Anak-anak balik pada Turki. 2 orang anak saya balik pada Turki. Kena kuarantin 14 hari. Duduk. Dah sampai dah. Duduk kan 14 hari. Sabar nak buat macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita pegang satu benda aja. Apa yang biasa kita buat, macam itulah Allah akan bagi. Hati kita jadi tenang. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita tengok apakah sebenar-benarnya tanda akhir zaman ni. Adakah apa yang berlaku kematian wabak banyak-banyak ni di sallallahu alaihi Muhammad, US sajalah ni dah mencecah 2 juta orang kena. Dan berapa ratus ribu orang yang dah mati. Kan? Sallallahu alaihi Muhammad. Kita ni kat Malaysia ni, saya tak tahulah tu guru saya sebut rahmat Allah bagi kat kita kat Malaysia ni. Ada rahmat mungkin. Dan ada rahmat Allah pelihara kita banyak kat Malaysia ni. Macam-macam dah cubaan nak Allahumma salli nak dulu dengan MH370 nya dengan MH17 nya. Benda-benda yang nak spark, nak bagi jadi rosak tu tapi tak jadi. Nak spark tak jadi. Dan maksudnya mungkin ada di negara kita ni yang benda yang Allah pelihara. Sebab tu janganlah, tak usahlah duk buat benda-benda yang mengundang bala Allah. Kalau Allah duk jaga, Allah pelihara ni, jangan duk pergi buat kita undang bala Allah, undang kemurkaan Allah. Baca dalam internet, ada pula kawan tu lah duk tulis kata apa, mai kita buat cosplay, aku jadi Nabi Ibrahim, hang jadi Nabi Ismail, hang jadi setan, hang jadi kibas. Nak main-main. Dia yang duduk sembang-sembang tu orang Melayu tu, orang Islam. Dan Sallallahu alaihi Muhammad, dalam tempoh duk lagu ni dalam COVID-19 ni, dia pi telanjang pula, jantan ke perempuan tu pun saya tak tahu. Pakai seluar dalam, pakai apa, duk tunjuk. Orang kata jantan, orang kata perempuan, kita pun tak tahulah tuan-tuan. Dan apa tengok ni macam tak tengok, apa gaya macam tak ada WhatsApp. Tuan-tuan, janganlah duk buat benda yang mengundang murka Allah. Jangan duk buat. Fitnah kita lah ni, tuan-tuan tahu tak? Bila ada orang yang follower dia ramai tau, dia kuat tau, hang salah ke hang betul ke, kalau pengikut dia kuat, dia buat salah pun betul. Ni masalah. Bila dia buat benda-benda salah secara terbuka, maka menjadi tanggungjawab orang-orang yang ada ilmu untuk menasihati dia juga secara terbuka. Sebagai contoh, hari itu ada seorang, saya pernah bagi contoh ni, ini berlaku kat diri saya.
Dia tuan-tuan, ni cerita dia tuan-tuan, kalau nak nasihat orang, nasihat secara tertutup, jangan sampai menimbulkan aib dia. Kalau dia melakukan, contoh tempat kita, seorang yang terkenal dengan kebaikan dia, orang kenal dia orang baik. Jadi kan saya nak cerita elok ni. Kalau kat tempat kita ada seorang yang dia tu terkenal sebagai orang baik, orang kampung kenal dia orang baik, tu imam ke, AJK masjid ke, tu bilai ke, tapi dia tersalah, dia ada benda salah dia buat, tersalah, maka tuan-tuan jangan tegur dia secara umum, pi tegur nasihat dia senyap-senyap. Sebab sagi dia boleh jadi salah faham dalam masyarakat. Itu imam pun buat, hang tengok dia kena tegur. Kena faham tak ni? Kena faham tak ni? Aku orang biasa je. Hang tengok Tok Bilal pun buat, hang tengok tu, hari tu orang siapa tegur dia. Nampak tak? Jadi kalau orang-orang yang terkenal dengan kebaikan dia, tuan-tuan pergi cakap pelan-pelan dengan dia, supaya dia tak menimbulkan kerosakan yang lebih besar dalam masyarakat. Saudara saya Muhammad. Tapi kalau orang yang menzahirkan kemaksiatan dia, tegur dia secara terbuka. Dia saja dia zahirkan kemaksiatan dia, tegur. Sebab apa? Sebab tak mau apa yang dia buat tu jadi ikutan pada orang lain pula. Hari tu ada seorang, dia post dekat dalam Facebook dia gambar KFC. Gambar ketua KFC tu, dia ambil gambar tu, dia buat dalam KFC. Dia kata tajuk dia padan muka hang, tajuk dia. Lebih kurang gitu lah, tajuk dia padan muka hang. Cerita dia, dia tengah duduk berjalan, ada duit orang jatuh. Ada seorang perempuan tu, duit dia terjatuh. Bila duit dia terjatuh, dia ambil duit tu, dia nak pi tolong orang tu, nak pi bagi balik kat perempuan tu. RM20. Dia pun bilang, adik-adik, panggil adik. Tiba-tiba boyfriend perempuan tu dia ingat kata dia ni nak mengorak girlfriend dia. Cerita dia. Lepas tu couple. Dia pun balik, dia kata abang nak mengorak girlfriend abang. Macam tu lebih kurang lah. Dia yang nak bagi balik RM20 tu, terus tak dia lagi. Tahu orang nak tolong, marah pula. Tak apa. Tahu apa dia buat? Dia bawa RM20 tu, dia pergi beli KFC. Dia padam muka hang. Ni cerdik je orang lah. Maka dia pun belilah KFC tuan-tuan. Dia ambil gambar KFC tu, pun ceritalah sejarah dia, si punya sequence dia, siapa dia beli KFC tu. Saya nak tanya tuan-tuan, betul tak dia buat tu? Dia boleh tak beli KFC dengan duit tu? Dia marah lagu mana pun, tu bukan duit dia. Duit dia. Dan dia tahu siapa tuan dia. Kalau dia tak mau ambil, dia marah pun, dia pitak lah, tinggal lah kat situ. Dia tak boleh ambil sebab tak akan bertukar dia hak dia walaupun orang tu marah dia. Apatah lagi beli makanan. Faham tak ni? Bila dia post benda tu secara umum dalam Facebook macam tu, saya tengok hampir 1000 komen tu ada. Dan majoriti daripada komen sokong apa dia buat. Kalau aku pun aku akan buat benda yang sama, padan muka, sombong sangat, action sangat. Semua pakai duk komen-komen kat bawah tu. Maksud dia, ramai orang termasuk dia tak tahu kata hukum tu tak betul. Perbuatan tu salah. Jadi tanggungjawab kita nak buat macam mana? Disebabkan dia zahirkan, dia sebut secara umum, maka orang pun kena nasihat secara umum lah. Kita pun, saya tak komen dia, saya letak dalam Facebook saya terlihat ada satu kes orang tu bla, kemudian saya tak tag nama dia, saya terlihat ada satu kes macam ni, apa hukum dia, demikian ulama menyebutkan bla, tak boleh guna duit tu sebab tu bukan duit dia. Taklah hukum itu. Tiba-tiba ada seorang tu komen dekat bawah tu, dia kata apa, inilah orang pendakwah yang tak reti nak berakhlak macam akhlak Nabi, duk buka aib orang. Ni marah kita balik. Dia buka aib orang pasal apa? Lepas tu berjemaah lah mereka hantam saya. Ni nama dia, tag nama dia, pi komen kat dia, nasihat dia seorang-seorang pasal apa nak buka aib dia macam ni. Kita nampak tak? Lalu subhanallah, saya pun tak jawab lah. Saya buat apa nak bergaduh orang, saya tak suka bergaduh orang. Cuma bila kalau saya komen kat dia seorang-seorang, siapa nak tegur 1000 orang yang komen kat bawah? Takkan saya nak pi seorang. Sekali benda tu share lagi, tak lagi nak pergi cari orang tu pula siapa. Sekali dia share lagi, nak kena pergi cari. Lah. Macam mana dia zahirkan kesilapan dia, maka macam itulah kita zahirkan teguran dia supaya orang lain pun semua pekat-pekat belajar seorang sikit.
Nampak tak ni? Itu nak jadi. Tapi lah ni, siapa berani tegur? Siapa berani tegur? Siapa tegur, dia kena balik. Ustaz yang tegur, yang like Facebook dia, yang ikut Facebook dia 5,000 orang. Kawan yang buat salah tu 1.4 million follower. Faham tak ni? Ustaz yang tegur tu, dia punya Instagram dia baru 50k pengikut dia. Kawan yang buat salah tu 1.4 juta follower dia. Yang ni tegur, tentu agak siapa yang kena? Tentu kan kena. Cerita dia lah ni bukan cerita orang betul ataupun salah. Cerita dia siapa banyak pengikut, hang buat salah pun hang betul. Cerita dia. Ni fitnah akhir zaman dia panggil. Nak faham tak ni? Jadi. Itu jadi. Ni fitnah kan? Ni fitnah. Tuan-tuan, Muslim Allah Jamat itu cerita dia. Baik tuan-tuan. Pasal papi orang tu saya pun tak tahu. Tapi nak cerita, jangan duk buat benda yang mengundang murka Allah. Kalau Allah duk jaga kita ni, Allah duk pelihara negara kita ni, orang lain punya teruk kena, kita ni Allah bagi lagi, Allah bagi pertolongan lagi, Allah pelihara lagi. Hari ni satu kes, alhamdulillah. Satu kes kedua kes ni lah. Satu kedua ni. Satu kes hari ni, alhamdulillah. Mungkin esok lusa kosong kes, tak tahu Allah Allah. Tapi jangan duk gembira sangat. Seronok sangat. Dan jangan duk buat benda yang mengundang murka Allah. Sagi Allah bagi murka, sagi Allah turun bala, semua dia tak kira siapa. Tanggungjawab kita untuk menasihati. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Baginda Nabi SAW mengkhabarkan tentang peristiwa akhir zaman, di mana akan berlaku penyebaran wabak. Nabi SAW menyebutkan daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah menemui Nabi SAW ketika perang Tabuk, dan baginda sedang berada di sebuah khemah yang terbuat daripada kulit. Lalu baginda bersabda, hitunglah 6 perkara yang akan terjadi menjelang kiamat. Kita tengok, akan berlaku 6 perkara ni, dia akan berlaku waktu kiamat dah menjelang nak mai dah. Yang pertama, kewafatanku, kata Nabi SAW. Benda pertama sekali yang akan jadi ialah Nabi SAW wafat. Nabi SAW wafat. Ini jadilah. Yang kedua, pembebasan Baitul Maqdis. Pembebasan Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang disebut, makmurnya Baitul Maqdis. Itu dia jadi makmur. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Bukti kembalinya Baitul Maqdis ke tangan umat Islam sebelum peristiwa besar akhir zaman berlaku dapat dilihat dalam hadis riwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an. Makmurnya Baitul Maqdis, musnahnya Yathrib. Musnahnya Yathrib, berlaku perang besar. Berlakunya perang besar, maka berlakulah pembukaan Konstantinopel. Berlakunya pembukaan Konstantinopel, keluarlah Dajjal. Kemudian baginda memukul ke atas tangannya atau pahanya dengan bahu orang yang berbicara dengannya, kemudian berkata, sesungguhnya perkara ini adalah benar sebagaimana engkau berada di sana atau seperti mana engkau sedang duduk ini. Orang yang dimaksudkan itu ialah Muaz bin Jabal radhiyallahu an, hadis riwayat Abu Daud. Ni sequel Nabi SAW cerita. Nanti makmur Baitul Maqdis, hancur Yathrib Madinah. Hancur Yathrib ni berlaku perang besar. Dia panggil Malhamah Kubra. Perang besar ni akan berlaku nanti tuan-tuan, sampai ke tahap tak ada siapa pun yang akan terselamat. Semua orang kena. Daripada 100 orang, seorang aja yang akan selamat. Dan semua orang harap dialah yang seorang. Yang akan berlaku, dia panggil Malhamah Kubra, perang besar. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berlaku pembukaan Konstantinopel. Kemudian lepas pada tu muncul Dajjal. Lepas tu salli ala sayyidina Muhammad, Nabi SAW tepuk tangan, tepuk bau orang yang duduk kat depan dia. Dia kata apa? Benda ni betul-betul akan jadi macam mana hang duduk depan aku ni. Lebih kurang macam itulah maksud Nabi SAW. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Abu Tayyib Muhammad Syamsul Haq Al-Azim Abadi, penulis kitab Aun Al-Ma'bud yang mensyarahkan kitab Sunan Abi Daud, menyebutkan bahawa makmurnya Baitul Maqdis itu dengan maksud ramainya penduduknya,
banyaknya binaan dan banyaknya harta. Kalau macam ni lah yang dimaksudkan, maka itulah Baitul Maqdis sekarang ni. Orang ramai kat Baitul Maqdis, tuan-tuan. Saya pernah sampai beberapa kali dah kat situ. Sallallahu alaihi wasallam. Ramainya orang. Tuan-tuan, di sekeliling kota lama Baitul Maqdis itu terbinanya bangunan-bangunan yang hebat, sebab Baitul Maqdis lah ni duduk di bawah jajahan Israel. Kalau tuan-tuan nak tahu, di Palestin dia ada negeri-negeri yang duduk di bawah jajahan Palestin, ada yang duduk di bawah jajahan ataupun pemerintahan Israel. Negeri yang duduk di bawah pemerintahan Israel ni, dia sangat moden, sangat bersih, jalan raya cantik, ayak cantik, elektrik elok, internet dia sangat laju, kan? Tuan-tuan masuk aja ke sempadan tempat sebelah sana, tempat orang Palestin, dhaif sedaif-daifnya. Beza dia tembok tinggi 10 meter punya tinggi tembok. Orang Palestin duduk dalam dia punya apa? Sallallahu alaihi wasallam dia panggil penjara terbesar dalam dunia. Depa terkurung dalam negeri depa sendiri. Kan? Nak sebut macam Kuala Kangsar ni besar sangat. Tapi kalau daerah sini, daerah apa sini ya? Ya apa? Kuala Kangsar. Besar sangat. Satu tempat tu, satu negeri tu, di tembok keliling. Nak keluar tak boleh. Duduk dalam tu. Nak keluar kena beli checkpoint. Ada kes hari tu makcik tu seorang sakit-sakit, nak bawa pergi hospital, di luar tembok, dia tahan sampai ke tembok sampai mati makcik tu. Biasa. Dan saya lihat sama. Jadi bahagian tempat yang diperintah oleh Palestin ni sangat dhaif, jalannya teruk, ayaknya tak ada, dan elektrik ada sat tak ada. Sat lagi depa serang, sat lagi depa bom. Jadi buatnya macam kacau. Lagi tanah kena rampas macam. Keluar pi border masuk belana tempat yang diperintah oleh Israel, elok kemas. Baitul Maqdis duduk di bawah jajahan Israel. Yang duduk bawah Auqaf dia panggil pengurus wakaf, hanya pada 14 hektar tanah yang duduk di bawah dalam Masjid Aqsa. Tu je, yang tu je dalam Baitul Maqdis yang dia tu, tang Masjid Aqsa tu saja duduk di bawah pengurusan Auqaf, wakaf milik orang Islam. Yang tu je. Luar tu semua buah. Dan sangat sophisticated, advance. Dan jadi kalau nak faham makmur tu, kalau pegang yang tu, maksud dia dah makmur dah ni. Dan Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi kalau pegang kata pembukaan, mungkin satu hari akan berlaku pembebasan daripada Baitul Maqdis tu. Salli alaihi wasallam. Syekh Sabiq menyebutkan dalam kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah, pembukaan Konstantinopel itu bukanlah pembukaan yang pertama. Menurut riwayat At-Tirmizi, pembukaan Konstantinopel berlaku serentak dengan permulaannya kiamat. Akan berlaku lagi sekali pembukaan Konstantinopel. Dalam hadis ini sebut Baitul Maqdis akan terlebih dahulu makmur sebelum pembukaan Konstantinopel kali kedua tersebut. Ini bermakna Palestin akan kembali menjadi milik umat Islam pada akhir zaman nanti. Nanti satu hari Palestin akan dapat balik ke orang Islam. Bila Palestin dapat balik ke orang Islam, tanda kiamat dah hampir. Kiamat tu dah terlalu hampir dah. Baik tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, yang tadi mula kewafatan Nabi, yang kedua pembebasan ataupun makmurnya Baitul Maqdis, yang ketiga kematian yang menyerang kamu sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebagaimana kematian yang menyerang kamu sebagaimana sallallahu alaihi wasallam Muhammad penyakit yang menyerang kambing sehingga matinya tiba-tiba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut, inna mimma ratis sa'ah, inna min asratis sa'ah, daripada tanda-tanda kiamat, wa yadhhara mautul faj'ah, berlakunya kematian secara mengejut. Ini di antara tanda. Jadi kalau
kita nak bincang tentang wabak yang berlaku ni, memang banyak berlaku kematian yang mengejut disebabkan oleh wabak. Wallahu alam. Tapi ini salah satu tanda yang akan berlaku dekat-dekat dengan kiamat. Kalau nak cerita wabak pandemik ni ada sebagai tanda-tanda kiamat, mungkin part ni yang ada sikit dia punya Allahumma salli ala dia punya relation dia, ada hubungan dia. Yang keempat, melimpahnya harta benda sehingga ada lelaki yang diberi 100 dinar namun masih marah kerana merasakan kurang. Abu Hurairah menyebutkan Nabi SAW bersabda, tidak akan tiba hari kiamat sehingga harta menjadi banyak kepada kamu. Harta itu terus melimpah ruah sehingga membingungkan pemiliknya, siapakah yang mahu menerima sedekah darinya. Lalu seorang dipanggil, kemudian dia berkata, aku tidak memerlukannya. Hadis riwayat Bukhari. Dan sebuah hadis yang lain, Nabi Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya akan datang satu masa kepada manusia di mana seorang berjalan mengilingi dengan membawa harta sedekah berupa emas, kemudian dia tidak mendapati seorang pun yang mahu menerima daripadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Harta pernah menjadi melimpah ruah pada zaman Khalifah Umar Abdul Aziz, bahkan sehingga ada seorang pada zaman beliau menawarkan harta sedekah, tetapi tidak didapati seorang pun yang mahu menerima daripadanya. Nah, pernah jadi dah macam tu. Walaupun begitu, pendapat yang paling hampir berkenaan peristiwa ini ialah pada ketika zaman Al-Mahdi dan Nabi Isa AS. Waktu tu harta melimpah bumi mengeluarkan keberkatan serta galiannya. Zaman nanti Nabi Isa AS merintah, waktu tu bumi keluar ni, dia punya harta galian dia. Waktu tu orang duduk dalam keadaan aman, damai, tenang, seronok, nikmat. Seorang boleh berjalan dari satu tempat, tak ada siapa pun akan ganggu dia. Bila? Waktu zaman Nabi Isa AS. Waktu itu dekat tanda dengan kiamat. Yang kelima, tanda kiamat yang kelima, timbulnya fitnah hingga tidak ada satu rumah pun orang Arab ataupun yang lain orang Islam, melainkan dia akan memasukinya. Abdullah bin Amr berkata, Rasulullah bersabda, akan terjadi fitnah ataupun kacau bilau yang akan membinasakan orang-orang Arab. Orang yang terbunuh dalam kekacauan itu dalam neraka. Orang yang terbunuh duduk dalam neraka. Bukan orang bunuh. Bukan orang bunuh. Orang yang terbunuh dalam neraka. Ini pelik ni. Nak cerita fitnah tu sampai ke tahap kita tak tahu siapa betul. Waktu tu orang ni kata dia betul, orang ni kata dia betul. Dia main dalam perang sama-sama orang Islam ni. Orang ni kata apa? Kamilah mujahidin yang sebenar. Tengok, yang di kalangan kami ni orang-orang syahid memegang Al-Quran. Orang yang perang mereka ni kata pula, kamilah orang benar, kami orang mujahidin. Tengok, di kalangan kami orang syahid, mereka memegang Quran. Kita tengok, yang ni pun orang Islam, yang ni pun orang Islam, perang sama-sama. Tuan-tuan, fitnah akhir zaman. Jadi tak lagi benda ni? Tuan-tuan, di Sirah setempat nama Wutah. Utah ni tuan-tuan satu tempat yang Nabi SAW sebut tentang dia akan ni saya baca, saya tak judge siapa-siapa betul siapa salah, saya tak tahu. Kita tak tahu apa sebenarnya yang berlaku dekat Sirah, kita tak tahu. Macam negara kita lah tuan-tuan. Kita duduk kat negara kita, mungkin kita tahu, kita boleh baca dah, oh orang ni salah, orang ni betul, kita boleh nampak suasana. Tapi dekat luar sana orang tak tahu. Sahabat-sahabat saya dekat Singapura kata, Ustaz, pasal apa jadi macam ni? Pasal apa jadi macam ni? Saya kata, tak jadi macam ni. Kami dengar macam ni. Maksudnya, mereka duduk sana, mereka tak kata nak nilai sebab dia tak tahu sebenarnya apa yang jadi kat dalam negara kita. Macam tu dekat sana. Saya tak berani nak kata siapa betul, siapa salah. Saya tak tahu betul-betul apa yang jadi kat sana. Satu tempat ni, tuan-tuan, Nabi SAW kata, tempat ni, dia akan jadi khemah terbesar orang Islam akhir zaman. Di Sirah. Orang Islam semua akan pergi duduk kat situ. Tempat ni tempat barakah. Tuan-tuan, satu ketika satu kelompok telah tawan tempat tu dan mereka kata, kami telah memenuhi janji Nabi SAW. Tempat ni kita telah tawan dan inilah janji Nabi SAW. Kita, bila kita baca dia kata apa? Oh, yang ni lah yang Nabi SAW cerita, inilah kelompok yang benar kot. Anda faham tak ni? Lepas berapa lama, tiba-tiba mereka tu kena serang pula.
Dan tempat itu pula ditawan pula oleh orang lain. Depa ni pula kata apa? Tengok, kami telah memenuhi janji Nabi SAW. Kamilah orang yang benar. Kita dah confuse dah. Mana satu ni? Maaf ni Ustaz Syamad. Nak cerita akhir zaman dia akan jadi sampai macam tu. Ni kita kat negara kita pun orang Islam tak habis balah. Orang Islam. Sama-sama orang Islam. Tidak anda. Yang bergaduh sama-sama apa? Orang Islam. Timbul isu tulisan Jawi. Yang bergaduh orang sama-sama orang Islam, kita pun tak faham. Salih Asyamad. Timbul Allah Rabbi. Saya tak kerti nak cakap. Dan semua orang bertahan kata, kami betul. Kami betul. Dia yang salah. Yang cakap dia siapa? Orang Islam. Orang cakap, saya yang betul. Dia salah. Yang cakap dia siapa? Orang Islam. Tapi siapa betul, siapa salah ni? Dia panggil fitnah akhir zaman. Ya. Boleh jadi tak kita duduk di pihak yang salah tapi kita merasa kita betul dan kita beriman sungguh-sungguh kata kita betul dalam keadaan semua orang kata kita salah? Boleh jadi tak macam tu? Boleh jadi tak? Takut jadi macam tu. Nah, masalah semua. Dah. Sebab tu doa elok. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Doa tu akhir zaman ni penting baca doa ni. Supaya Allah tunjuk kita yang betul itu betul dan Allah rezeki kita untuk ikut dia. Supaya Allah tunjuk kita yang salah itu salah dan Allah jauhkan kita daripada dia. Tu doa ni kena jaga elok. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Sebab akhir zaman ni sampai ke tahap kita tak tahu siapa betul siapa salah. Ni Nabi SAW sebut akan berlaku kacau bilau ni dekat ni sampai ke tahap orang yang kena bunuh dia duduk dalam neraka. Kata Nabi, mulut lebih tajam daripada pedang. Yang dalam perang tu sendiri. Perkataan orang ni lagi dahsyat daripada perang tu. Tuan-tuan tak asal jadi gitu lah ni. Yang ni ya tuan-tuan. Dia boleh tulis satu benda tuan-tuan sampai hancur hidup seorang. Dulu-dulu kita boleh buat ni tuan. Dulu habis sangat kita bercakap-cakap kita nak fitnah orang tu takat-takat kita aja. Hantar dak tu imam tu, hantar dak tu imam tu, habis kat kampung kita. Tapi lah ni tuan-tuan dengan ni satu dunia boleh tahu dan satu dunia boleh fitnah orang tu sampai orang tu hancur. Bahaya tuan. Tuan-tuan tak merasa benda tu jadi dengan kita. Dan sedek semua. Akhir zaman. Dan yang keenam, tanda yang keenam tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah berlaku perjanjian yang akan berlaku di antara kamu dengan orang kulit kuning. Dia panggil Bani Al-Asfar. Jadi ulama kata Bani Asfar ni adalah Rom. Lalu mereka akan mengkhianati perjanjian tersebut dan mereka akan datang menghadapi kamu di bawah 80 panji-panji perang. Pada setiap panji perang itu terdapat 12,000 tentera. Dia akan jadi nanti orang Islam akan buat perjanjian dengan orang-orang Rom. Tapi orang Rom ni khianat kita balik. Dia akan serang kita balik 80 panji perang. Setiap panji perang tu ada 12,000 tentera. Siapa Bani Al-Asfar? Ibnu Katsir menyebutkan bahawa dia Rom berasal daripada Salih Al-Asfar Muhammad. Yang dikenali sebagai Al-Asfar ini ialah Rom. Beragama bangsa Yunan. Yunan berasal daripada Yafis bin Nuh. Salih Al-Asfar Muhammad. Jadi Syekh Muhammad Hasan menyebutkan bahawa Rom pada masa kini ialah keturunan Bani Asfar, iaitu Amerika dan Eropah. Salih Al-Asfar Muhammad. Berlaku kiamat dan Rom merupakan manusia terbanyak. Demikian ulama menyebutkan. Baik tuan-tuan sekalian, itulah di antara 6 perkara yang akan berlaku. Dan salah satunya tanda kiamat yang kot kita boleh relate dengan apa yang berlaku kita ialah berlaku kematian yang mengejut. Wabak yang berlaku sehingga berlaku banyaknya kematian yang mengejut tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, apa yang kita kena buatlah ni, yang pertamanya kita patuh je perintah. Kita patuh je perintah, apa yang diperintah pada kita, kita ikut saja. Jaga diri kita, jaga keluarga kita. Jangan kita jadi penyebab fitnah. Yang kedua tuan-tuan, banyakkan berdoa kepada Allah. Dekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tuan-tuan, banyakkan qiyamul lail kita, banyakkan baca Quran, manfaatkan waktu-waktu yang kita tak boleh nak bergerak jauh-jauh sangat ni dengan kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang ketiga, banyakkan berdoa. Doa bagi banyak. Kita doa akhir zaman ni tuan-tuan, kena banyak doa dengan Allah. Doa yang saya sebut tadi ni, Allahumma arina haqqa haqqa, tu kena sebut. Yang berikutnya doa jauh daripada wabak ni. Allahumma inna
na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Baca doa tu. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Doa tu tuan-tuan boleh tengok dekat dalam Facebook ke, cari kat dalam Google, cari doa jauh wabak, dia ni bagi. Kemudian baca doa bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i sami'un alim, 3 kali pagi, 3 kali petang. Kemudian baca doa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, 3 kali pagi, 3 kali petang. Ini dia antara doa yang kita kena panjatkan. Banyak baca doa ni waktu wabak ni, insya-Allah. Nah, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Yang kelima, yang berikutnya adalah yang ketiga. Apa dia, tuan-tuan? Salli ala Muhammad. Nah, jaga jangan sampai, macam mana Nabi SAW sebut, kalau ada wabak tempat tu jangan pergi, macam itulah. Nah, ada wabak tempat tu jangan masuk. Kalau ada tempat-tempat kita yang dah jadi green, dah jadi yellow zone ke, elakkan kita daripada pergi tempat tu. Melainkan kita ada tugas yang nak kena buat lah. Jangan tak salah buat lah anak-anak kecil kita pergi tempat-tempat yang tak patut pergi. Ni orang dah macam dah tak erti nak jaga, tuan-tuan. Seduk pergi mata-mata tengok social distancing ni, physical, dia panggil penjarakan fizikal ni tak jadi pun, tuan-tuan. Orang tak buat. Tak buat. Kalau kita buat, insya-Allah biiznillah. Tak buat kan. Berimpun semua tu lah. Nah, mask ni, kita pakai mask ni bukan pasal nak pakai mask nak elak penyakit, pasal 1000. Kita pakai mask ni pasal kalau tak kena 1000 tak pakai kat kita pakai. Tu ni. Tuan-tuan, Nabi SAW kata, ikut je kata Nabi SAW, kalau ada wabak jangan masuk. Orang dekat dalam tu jangan keluar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari wabak ni. Allah bersihkan kita, negara kita dari wabak ni, insya-Allah, dan Allah selamatkan kita dan keluarga kita dari wabak ni, insya-Allah. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, tuan-tuan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.